adanya penipuan tanda tangan. Kalau kata dalam keadaan yang berani sangat, mereka tiru tanda tangan pemegang saham tu dan dia lodge, dia hantar dekat SSM yang mana menggunakan tanda tangan yang palsu, bukan tanda tangan asal pengarah. Nama tiba-tiba hilang dalam dokumen syarikat Sendirian Berhad. Apa nak buat? Okey. Biasa tak berlaku kepada anda. Yang mana anda ni mungkin salah seorang daripada partner di dalam syarikat Sendirian Berhad. Atau mungkin juga syarikat Berhad. Anda adalah partner dalam syarikat, merupakan salah seorang yang mungkin pengarah atau mungkin juga pemegang saham, yang mana satu hari tiba-tiba anda tengok nama anda hilang di dalam dokumen syarikat. Kalau berlaku perkara begini kepada anda, apa yang sepatutnya anda lakukan? First, kita nak tahu dululah. Bila kita nak cerita berkenaan dengan apa yang kita patut lakukan, sebenarnya apa punca perkara sebegini boleh berlaku? Bila kita beritahu berkenaan dengan keadaan yang mana tiba-tiba ni, sebenarnya bukan nak kata tiba-tiba pun, dia mesti ada cerita sebelum dia. Kemungkinan cerita dia ialah pergaduhan di dalam syarikat. Pertikaian yang mana kita dah ada sebelum ni berbalah dengan partner lain, partner tak suka dengan kita, and then tiba-tiba dia gunakan kuasa dia ataupun dia menggunakan hubungan rapat dia dengan company secretary, mengeluarkan kita daripada company Sendirian Berhad atau company Berhad yang kita juga merupakan salah seorang daripada partner. First, apa yang anda patut jelas, di dalam syarikat Sendirian Berhad ataupun syarikat Berhad, semua perubahan yang nak dibuat ke atas maklumat syarikat, tak kiralah pengarah, pemegang saham, nama syarikat, alamat syarikat ataupun apa saja perubahan yang maklumat itu asalnya kita dah daftarkan di SSM, jika kita nak ubah, ianya perlu melalui resolusi pengarah. Okey, resolusi pengarah ni hendaklah dihantar oleh company secretary. Resolusi itu ialah dokumen yang telah disahkan, ditandatangan oleh pengarah syarikat dan juga CTC oleh company secretary. Bukan senang kita nak ubah satu-satu maklumat di dalam syarikat. Okey, lebih-lebih lagi apabila maklumat itu berkaitan dengan pengarah dan juga pemegang saham. Okey, kita ambil pengarah dululah. Kalau kita nak melantik seorang pengarah baru atau pengarah lama nak meletakkan jawatan, dia hendaklah melalui resolusi, dan sekiranya peletakan jawatan itu oleh pengarah, dia hendaklah ada surat peletakan jawatan. So, kalau anda dibuang daripada syarikat anda, biasanya dia akan buang melalui peletakan jawatan anda. So, peletakan jawatan itu mesti ada surat meletakkan jawatan. Surat itu anda kena sign. Macam mana anda nak cek? Anda boleh pergi ke syarikat setiausaha anda, syarikat setiausaha company itulah, dan anda kena minta nak tengok salinan surat peletakan jawatan anda. Dia kena tunjuklah kalau betul-betul anda meletakkan jawatan, mesti ada surat yang anda telah tanda tangan. Tapi selain daripada peletakan jawatan, boleh tak anda contohnya kata dipecat? Dipecat daripada jawatan pengarah. Jawapannya boleh. Kalau anda dipecat, maknanya mereka tidak memerlukan surat peletakan jawatan anda. Sebabnya anda dipecat. So, siapa yang boleh memecat pengarah ialah pemegang saham majoriti. Boleh memecat pengarah. Pengarah lain pun boleh memecat salah seorang pengarah syarikat. Ni anda kena tahulah. Tak semestinya anda rasa anda pegang saham yang lebih, orang kata orang tak boleh pecat anda. Tidak. Majoriti pengarah boleh memecat pengarah. Cuma, baki lagi, kalau anda mempunyai saham yang lebih tinggi daripada orang lain, anda boleh lawan balik dengan memanggil mesyuarat syarikat, yang mana anda boleh menggunakan kuasa anda sebagai pemegang saham majoriti. Itu cerita lain. Okey? Tapi soalnya, anda sebagai pengarah, anda boleh dipecat. Tapi macam mana pula kalau anda adalah seorang pemegang saham? Boleh tak anda dilucutkan pegangan saham anda? Partner lain ambil saham anda macam tu aja,
rampas. Kata rampas lah ya. Bila kita tanpa pengetahuan kita ni, maknanya dia rampas lah. Boleh tak dia rampas saham anda? Jawapannya tidak. Tidak ada siapa pun yang boleh mengambil saham kita. Pengarah lain, sebab pengarah ini lantikan. Tapi pemegang saham ini dia bukan lantikan. Pemegang saham ini ialah pegang harta. Saham ini adalah harta bagi pemegang dia. Pemegang saham ni maknanya dia pegang harta. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengambil harta anda tanpa persetujuan anda. So, kalau saham anda tu nak diambil oleh orang lain, anda kena memberikan persetujuan yang berbentuk transferation of share. Anda kena setuju, anda kena sign borang untuk transfer share anda kepada orang lain. Kalau anda tidak memberikan persetujuan, sampai bila-bila pun mereka tidak boleh mengambil saham anda dan beri kepada orang lain. Mana boleh macam tu? Sini anda perlu clear yang sebagai pengarah syarikat anda boleh dipecat walaupun tanpa pengetahuan anda. Tetapi sebagai pemegang saham, anda tidak boleh dilucutkan atau dirampas harta anda tanpa, lebih-lebih lagi, tanpa kebenaran ataupun pengetahuan anda. So, macam mana? Apa yang biasanya berlaku ni? Macam mana seseorang dia pecat pengarah, transfer share tanpa pengetahuan anda? Macam mana cara mereka buat? Dalam pengalaman kami, perkara ni ataupun situasi ni boleh berlaku pertama disebabkan oleh fraud, penipuan. Adanya penipuan tanda tangan. Kalau kata dalam keadaan yang berani sangat, mereka tiru tanda tangan pemegang saham tu dan dia lodge, dia hantar dekat SSM yang mana menggunakan tanda tangan yang palsu, bukan tanda tangan asal pengarah. Yang ini kalau anda dapat kesan bahawa ada orang menggunakan tanda tangan anda boleh membuat laporan polis dan anda boleh buat laporan kepada pihak SSM, Suruhanjaya Syarikat-Syarikat Malaysia. SSM ada power, ada kuasa di bawah akta syarikat. Mereka akan siasat sama ada betul ke tanda tangan itu adalah tanda tangan yang palsu. Mereka boleh siasat sama ada tanda tangan itu adalah tanda tangan yang betul ataupun tanda tangan yang palsu. Kedua, apa yang biasa berlaku ialah terdapatnya amalan pre-sign document. Pre-sign document ni ialah amalan tanda tangan dulu dokumen, satu-satu dokumen peletakan jawatan dan transferation of share oleh pengarah ataupun pemegang saham yang baru dibawa masuk ke dalam syarikat. Berlaku juga untuk syarikat yang baru ditubuhkan. Kenapa ada amalan macam ni? Kadang-kadang syarikat ini dimiliki oleh si Abu sebagai contoh. Tapi Abu ni nama dia tak boleh ada dalam syarikat. Jadi dia terpaksa menggunakan pengarah lain, pemegang saham lain yang mana pemegang saham dan pengarah ini dibayar. Tapi dia takutlah sebab ni syarikat dia. Jadi dia takut orang yang dibawa masuk ni, Abu takut nanti orang ni akan buat satu benda yang Abu tak suka dan Abu boleh buang dia pada bila-bila masa. Kalau dia degil, Abu hantar je dokumen yang telah disign tu, pre-sign tu kepada pihak SSM untuk mengeluarkan pengarah atau pemegang saham yang dibawa masuk. Berlaku juga pre-sign dokumen ni untuk mereka yang mana digunakan nama dia sebagai pengarah dan pemegang saham untuk tujuan-tujuan lain, termasuklah tujuan untuk mendapatkan tender, tujuan untuk memohon lesen dan sebagainya. Jadi amalan pre-sign dokumen ni anda kena hati-hatilah. Kalau anda pernah pre-sign satu-satu dokumen, jangan buat-buat lupa pula kan. Lepas tu bila keluar, lupa yang mana anda pernah pre-sign dokumen. Kalau anda rasa anda tak mahu dibuang pada bila-bila masa di masa hadapan, janganlah pre-sign satu-satu dokumen. Okey? So saya harapkan penjelasan saya dalam video kali ini dapat membantu anda. Terutamanya mungkin bagi anda ada yang pernah terlibat yang mana tiba-tiba nama anda hilang dalam dokumen syarikat. Harap ianya membantu anda. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaikham Ibrahim. Assalamualaikum.